Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang dimuliakan Imam Jawatan Kuasa Masjid, para pegawai masjid, hadirin, hadirat, muslimin dan muslimat sekalian. Pada malam ini sepatutnya Al-Fadhil Ustaz Ahmad Yahya, tapi kerana program dipahamkan di Kelantan, InsyaAllah saya mengambil tempatnya untuk mengisi program pengajian kuliah tafsir. Kebetulan kita telah memulakan surah At-Tariq. InsyaAllah pada malam ini kita habiskan surah ini sekadar mana yang boleh, untuk sama-sama kita selesaikan surah ini sebelum kita masuk kepada surah yang seterusnya, iaitu surah Al-A'la. Dan kita akan bercuti Ramadan, untuk program Ramadan yang insyaAllah akan berlaku ataupun mengikut perkiraannya antara hari itu atau hari Ahad. Mana malam Ahad kita sepatutnya ada kuliah, mungkin malam tu bermulanya solat tarawih. InsyaAllah kita sambung muka surat 82 InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tubla as-sarair. Yawma tubla as-sarair. فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. والأرض ذات الصدع. صدع. Tak dengar ain tu. Sad'a. Sad'a. Dengar seorang-seorang apa? Sad.
sad', dia ada ain tu, dia tak boleh, dia kena ada. Wal ardi dhatis sad', wal ardi dhatis sad', innahu laqawlun fasl, innahu laqawlun fasl, fasal, fasal lain, fasl. Kita wakaf kalau sambung dia mudah baliklah. Innahu laqawlun fasl, innahu laqawlun fasl, fasal betul, fasl, fasl. Pada lepas ni tak kira lah jangan lupa. Wa ma huwa bil hazl, wa ma huwa bil hazl. Tu sama tu, dia punya kaedah dia 4 ayat ni sama. Nas, raja', sad', fasl, hazl. Kita berlatih insya-Allah. Innahum yakiduna kaida, wa akidu kaida, famahhilil kafirina amhilhum ruwaida, Sadaqallahul azim. Fal yanzuri ikhfa, ra nipis, insan ikhfa, mimma wajibal gunnah, khuliqa qalqala kubra, khuliqa mimma, nun mati betul min idgham ma'al gunnah, ma wajibal, ma wajib muttasil, dafiqa qalqala kubra, yakhruju min bay iqla, nun mati ba iqla, bay malin, wattaraib wajib muttasil, ib qalqalah kubra, innahu wajibal gunnah ala man asli, raja' qalqalah sughra, rihi itu maknanya maksilah qasirah, laqadir man asli, kemudian yauma maklin, tub qalqalah sughra, as-sarair wajib muttasil, fama lahu min maksilah qasirah, min quwwah, min quwwah ikhfa, quwwatin wala idgham ma'al gunnah, wala man asli, na man asli, nasir ra nipis, was sama ma wajib muttasil, raj' qalqalah sughra, wal ardi dhati sad' qalqalah sughra, innahu wajibal gunnah, la qawlun ma'lin lum fas ikhfa. Wa ma huwa bil, wa ma man asli bil hazl, innahum wajibal gunnah, hum yakidu, nimati butumiyya izhar syafawi, tak dengung, yakidu man asli, du man asli, kaida maklin, da ma'iwat, dua harakat, wa akidu kaida, kaida maklin, da tu ma'iwat, famahilil kafirina amhil, mimati muha izhar syafawi, hum ruwaida, izhar syafawi rudaida, da tu ma'iwat. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita baca huraian dalam kitab ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kefahaman kepada kita, sama-sama kita meneliti dan mentelaah ayat-ayatnya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa itu mana huruf sumpah, waw huruf sumpah, fa huruf sumpah. Maka Allah menggunakan kalimah sumpah maka. Bila kata sumpah, benda itu perlu kita tilik, benda itu perlu kita kaji. Bila kata benda sumpah ni, mana benda tu penting. Waktuha, sumpah dengan waktu duha, mana waktu duha tu kita kena kaji. Sebab apa Tuhan sebut duha, dia tak sebut waktu lain?
Kemudian juga Allah sebut fal yanzur. Bila guna fa maka yanzur. Yanzur ni mana lihat. Lihat tu maksudnya bil aql, melihat dengan mata, hati dan akal. Iaitu disebut bil aqli. Mana fal yanzur bil aqli. Maka kamu lihat dengan ilmu. Bukan tengok tanpa ilmu. Ilmu tu kepada suatu pemerhatian berdasarkan kepada teori ilmu. Dan mesti yang dikatakan al-aqlu tu aqlus salim, akal yang sejahtera. Maka Allah guna kalimah menggunakan melihat itu bukan lihat dengan mata, walaupun nazara tu mana melihat dengan mata, tapi maksudnya mata hati, nampak dengan mata hati, dan juga akal kamu fikir. Fikir apa? Al-insan, tentang manusia. Allah tengok manusia ataupun ya ibn Adam, anak Adam, manusia itu tengok diri mereka mimma, daripada apa? Mimma asalnya minun, min, dari ma apa? Mimma, digabungkan sekali, mimma, daripada apa? Khuliqa, dijadikan, diciptakan. Maksudnya Allah Ta'ala nak melihatkan kehebatannya, maka diminta kita kaji yang disebut di sini yatafakkaru fi kaifiyati bada'a khalqih. Diminta kita mengkaji bagaimana kaifiyah. Nah, khuliqa ni makna bagaimana kaifiyat, cara, atur cara. Nah, cara bagaimana Tuhan ciptakan kita tu. Khuliqa makna diciptakan kita. Kamu diciptakan. Macam mana kamu diciptakan. Tuhan minta kita tengok dan kaji. Kemudian Tuhan jawab terus, dipanggil jawab kepada istifham. Mimma tu mana ada tu istifham. Bagaimana kamu diciptakan? Tuhan jawab terus, khuliqa mimma. Khuliqa, kamu diciptakan, mimma, daripada air. Ma'in dafiq, air yang terpancar, air yang keluar secara pancar. Nah, mimma'in dafiq, air yang terpancar, air yang mengalir, air yang terpancar. Itu Allah gunakan kalimah iaitu disebut dafiq. Yakhruju, terpancar tu daripada mana? Yakhruju mim baini, yang keluar ia air itu, mim baini, di antara al-sulbi, iaitu dipanggil tulang sulbi. Sulbi ini disebut dalam bahasa Melayunya, tengok terjemahan tafsir tu, dia kata tulang punggung, tulang bawah bagi lelaki, wat taraib, dan tulang rusuk, yakni di bahagian dada bawah bagi perempuan, iaitu yang kita namakan apa? Daripada sulbi itu keluarnya air mani bagi lelaki yang bernama sperma. Yang kedua at-taraib itu dalam bahasa sains dipanggil apa? Ovum. Betul tak? Hari kalimah sains ni pun kena tahu tak? Jadi dua ni disebut sebagai air yang terpancar daripada sulbi dan daripada at-taraib, iaitu perempuan. Jadi dua-dua ni kata ulama dipancarkan dan bergabung, mereka itu bertemu dan berbentuk nutfah, iaitu embrio. Embrio ni kata Allah, khuliqal insan min nutfatin, manusia diciptakan daripada mani itu, bercantum ia dengan nutfah, bercantum dengan taraib. As-sulbi wa taraib itu ayat daripada sulbi, sperma dan ovum itu menjadi nutfah. Nutfah ni embrio. Okey, berlaku dalam proses yang disebut dalam kitab ni. Siapa nak pergi boleh, kitab ni Ustaz Zawi ni dia kaji. Dia kata proses pembentukan manusia itu setelah disenyawakan sperma dengan ovum itu selama 5 jam. Lepas 5 jam terus dia akan berpecah menjadi 2 bahagian. Daripada 2 bahagian terus dia akan menjadi 4 bahagian pecahannya, dan 8, 16 dan seterusnya 32 pecahan secara yang disebut sebagai jadual daripada Allah. Kemudian masuk hari yang kedua, embrio yang berpecah kepada 32
komponennya itu dipindahkan ke rahim, dan di rahimnya itu dia melekat di dinding rahim dan telah mengisap darah yang keluar daripada dinding rahim itu, maka dia menjadi seperti seekor lintah yang bernama alaqah. Daripada mudghah dia jadi alaqah. Dia macam tu, dia membesar. Kemudian daripada alaqah selama 3 minggu dia akan menjadi mudghah. Lepas itulah dia membentuk membentuk manusia, dan akhirnya proses sampailah kepada 120 hari proses kejadian manusia yang Allah ciptakan di dalam apa yang disebut dalam Quran itu. Boleh kita rujuk kalau kita nak tengok secara mendalam surah Al-Hajj ayat 20 ni, ayat 5, surah yang ke-22 ayat 5. Saya baca ayat tu, Allah sebut detail ni. Ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma 'alaqah thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqiru fil arhami ma nasha ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umur likay la ya'lama min ba'di ilmi shay'a wa tara al-ardha hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Ini Allah sebut secara detail bagaimana kronologi penciptaan manusia, asalnya dari tanah, kemudian disebut dalam pengkajian para ulama di 7 jenis tanah di bumi ini diciptakan Adam, kemudian diproseskanlah Adam Hawa melahirkan manusia daripada setitik air benih, kemudian dari itu dijadikan sebuku darah, dari sebuku darah menjadi sekutu daging yang telah disempurnakan kejadiannya. Ini proses kejadian manusia yang sangat hebat yang Allah ciptakan kita itu. Allah kaji yang tu. Maksudnya kaji ini kata ulama suatu yang wajar untuk apa? Meyakinkan kita tentang bagaimana hebatnya penciptaan Allah. Jadi Allah nak relate kepada peristiwa kiamat. Kalaulah benda itu tak ada sebelum ni, Allah ciptakan dari mana jadi manusia, maknanya benda tu dah ada dah, kemudian mati, nak bangkit pula mudah tak? Terlalu mudah. Kerana saya tak ada pun pergi ada, tambah dah ada, cuma mati masuk dalam kubur, nak bangkit balik itu benda yang simple. Itu pengajaran daripada ayat itu. Kita baca sikit. Kemudian Allah menyuruh manusia itu supaya memerhatikan asal kejadiannya dengan menggunakan akal untuk memikirkannya. Sebab itu akal berdosa, malah berdosa besar kalau kita merosakkan akal, iaitu dengan kita minum arak dan sebagainya. Islam amat memelihara akal. Betapa kekuasaan Tuhan yang menciptakannya. Dari apakah dia dijadikan? Jawapannya dari air mani yang terpancar, terbit dari tubang sulbi dan tulang dada orang laki dan orang perempuan. Sulbi laki dan dada orang perempuan, iaitu benih untuk menciptakan manusia apabila keluar dari dua belah pihak dan dikandung dalam rahim manusia, iaitu rahim wanita. Kesimpulan, bahawa wujudnya anak terbentuk dari air mani orang laki, keluarnya terpancar mengandungi sperma yang hidup, bentuknya tersangat halus, tidak kelihatan kecuali dengan menggunakan alat pembesar mikroskop. Sperma tersebut merupakan haiwan yang berenang-renang untuk mencari matlamatnya, sehingga bertemu dengan sperma yang setara dengannya daripada sperma atau sel telur perempuan. Apabila keduanya jenis sperma tersebut dapat bersatu, berlakulah persenyawaan, lalu terbentuk sel janin yang kemudiannya menjadi anak. Ini proses yang Allah Ta'ala lakukan. Adapun tulang subil manusia itu berada di rangkaian tulang ruas, iaitu tulang belakang, dan tulang rusuknya pula ialah berada di permukaan dadanya bahagian bawah. Air yang memancar ma'in dafiq itu terbitnya dari pihak laki dan perempuan. Adapun air laki susun dari sperma hayawanatul manawiyah. Haywanat itu binatang yang pada makna dia bergerak, dia hidup. Sperma tu dia hidup, bukan satu dua beribu komputer lah, mana jumlah dia banyak. Yang lekatnya satu akhirnya bercantum dengan ovum ataupun telur wanita tadi.
dan bahan cair lainnya diterbitkan dari buah pelir, dan cair tersebutlah yang meleleh sperma itu berkeadaan tetap hidup tanpa adanya cair tersebut, tidak akan berlaku persenyawaan. Begitu pula halnya telur-telur yang diterbitkan oleh ovari wanita tersimpan dalam telur wanita semasa subur pada tiap bulan. Dia pun membesar lalu mendekati ovari, kemudian terpancar dan bertolak bersama-sama dengan cair ke rahim, di mana sperma lelaki telah menunggunya di sana untuk mengadakan persenyawaan. Maka kedua air lelaki dan perempuan tersebut disifatkan sebagai di sini sebagai air yang keluarnya secara memancar. Jalanlah manusia itu dijadikan dua air yang memancar, iaitu air mani pihak lelaki dan air mani dari pihak perempuan. Keduanya memancar dari buah pelir dan ovari, dan kedua organ tersebut berkalanya datang dari tulang sulbi dan tulang dada. Maka sebutir telur yang mengandungi sel sperma jadilah ia segumpal darah alaqah, lalu membentuk berapa banyak sel yang akan menjadi pula seketul daging mudghah, dan membentuk lebih banyak lagi sel-selnya sehinggalah menjadi janin. Bila janin itu sempurna, kejadiannya terbentuklah tubuh yang menjadi manusia. Maka air itulah yang menumbuhkan makanan, dan makanan yang dinamakan manusia dipersatukan dalam tubuhnya. Kemudian dipersatukan pula dua jenis manusia yang akan menjadi ibu dan bapa. Kemudian kedua-dua ayatnya dihimpun di tempat yang satu. Kemudian Allah pun menciptakan anak. Ini satu nikmat Allah yang sangat besar, yang mesti kita semua bersyukur. Nah, setengah orang dia buat sampai 10 tahun 20 tahun tak ada anak, nah. Tapi yang pelik yang tak kahwin boleh dapat anak lah. Nah, tak ada anak apa-apa dapat anak dah. Itu semua Allah nak bagi, hanya dengan buat jahat banyak kali, nah. Tuhan nak buktikan. Itu pun satu hal, nah. Sekarang ni banyak berlaku. Demikianlah kisah terciptanya manusia, yang merupakan rahsia ayat Quran yang bermukjizat. Dia telah mendahului ilmu sains yang baru dipelajari manusia pada 13 abad yang lalu. Maka tidak mustahil Allah menciptakan anak dan mengulang kejadiannya pada kali kedua, yaitu menghidupkan manusia sesudah mati. Bahkan mengadakan sedemikian bagi Allah lebih mudah lagi. Sebab itulah sebabnya Allah mengatakan ayat berikut. Setelah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kita diciptakan, maka dia berkata, innahu, sesungguhnya ia Allah, ala, atas sesuatu tadi itu, raj'ihi, kembalinya manusia itu, laqadir. La ni mana huruf taukid, pasti. Kalau kita terjemah kena pasti. Laqadir, pasti berkuasa. Dia ada lam, makna benda tu pasti. Benda lam tu benda lam taukid, pasti Tuhan berkuasa. Kalau dia tidak ada penghalang padanya. Iaitu qudratullah ala i'adatil insan. Allah berkuasa atas mengembalikan manusia. Tidak ada keraguan padanya. Raj'ihi, kembalinya manusia jadi alam barzakh, daripada alam barzakh ke alam akhirat, laqadir, pasti mampu, pasti mampu. Kemudian daripada kebangkitan itu, yauma, hari tersebut, yakni hari akhirat. Yaum itu mana yaumul akhirah. Yaum itu mana yaumul akhirah. Tubla ni mana mereka itu ibtila, diuji, imtihan, ikhtibar, exam lah itu. Tubla ni mana, tubla tu mana mereka itu diexamkan ataupun dibuat suatu pemeriksaan. As-sarair, rahsia-rahsia mereka. Kata ulama, rahsia ni ada dua jenis. Rahsia yang bersifat ibadah khusus, yang bersifat amal yang dilakukan, yang mana Allah Ta'ala sebut secara ikhlas ataupun tidak manusia itu. Jadi dalam bab itu kita melihat tafsir Al-Qurtubi, dia kata Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menguji ataupun nak melihat kepada kita dalam beberapa perkara. Allah Ta'ala nak melihat kepada kita ni dalam beberapa perkara. Kata Al-Qurtubi, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dibangkitkan daripada kubur itu, Allah Ta'ala nak menguji manusia itu dalam aspek yang pertama. Dia kata anil ibadah as-salah, min haisul ikhlas, min haisu sil tu mana semayang tu Allah tengok hang ikhlas ataupun tidak. Wasaum, yang kedua tentang puasa. Puasa nampak, tapi hakikat puasa tu ikhlas ataupun tidak. Maksudnya di situ itu Allah nampakkan hakikatnya, semayangnya ikhlas ataupun tidak, puasanya ikhlas ataupun tidak. Yang ketiga, wa'aniz zakah, tentang zakat yang telah dikemukakannya, apakah dia ikhlas ataupun tidak. Itu termasuk dalam as-sarair, rahsia manusia.
Memang kita bagi derma 1000, tapi sebenarnya derma kita itu ikhlas atau tidak, Tuhan akan perlihatkan di hari akhirat kelak. Begitu juga solat, semayang, kita semayang rajin semayang, hakikatnya ikhlas atau tidak di sisi Allah, sebenarnya Allah yang maha mengetahui. Begitu juga puasa, kita puasa, hakikatnya diterima oleh Allah, Allah tahu ikhlas atau tidak. Kau puasa takut tak boleh raya, macam-macam lah. Dia puasa juga, dia kata tak boleh kena puasa, baju raya buat dah, malu kat baju raya kata. Puasa apilah lebih kurang, Allah tahu. Jadi ikhlas sebenarnya itu pun as-sarair. Yang kedua dipanggil al-ikhlas itu ialah as-sarair. Yang kedua yang disebut ialah yakni as-sarair fil qulub. Maknanya as-sarair itu ialah rahsia di hati. Hati itu apa dia? Perkara yang membabitkan al-hasadu, penyakit hasad. Dalam hati manusia ada hasad, Allah zahirkan di akhirat kelak. Yang rahsia hasad tu, dia ni orang yang sangat mendengki manusia melakukan perkara yang macam-macam. Kemudian ujub, unsur ujub dalam hati pun Allah zahirkan, iaitu akhirat kelak Allah zahirkan as-sarair itu termasuk al-ujub wa umuril mazmumah, dan sifat-sifat mazmumah yang lain. Jadi perkara yang paling basic dalam semua itu, mengikut riwayat daripada Ibnu Abbas, dia kata semua tadi itu, yang pertama yang Allah akan pasti dipanggil wa man ibtalahu Allah azza wa jalla ba'da qiyamihi min al-qabri as-salah. Dia kata dalam semua benda tadi itu, yang semua benda tu, yang pertama, yang paling utama yang akan disingkap oleh Allah Ta'ala ialah as-salah, tentang semayang. Mana yang itu yang sebenarnya dikatakan asas kepada yang lain-lain. Kalaulah semayangnya itu tak dapat disempurnakan dengan sebaiknya, maka yang lain dianggap haba, dianggap saja, dianggap sebagai debu, dianggap sebagai sia-sia. Itu dipanggil asas. Mana asas kepada semua perkiraan Allah di akhir akhirat kelak, kata Ibnu Abbas, ialah pada penilaian solat kita. Di solat ini dikatakan induk kepada segala amalan lain daripada bila beriman tu, akidah tu induk kepada amalan yang lain adalah sembahyang. Baiklah lagu mana pun, dermalah banyak mana pun, puasalah banyak mana pun, zakatlah banyak mana pun, kalau sembahyang tak sempurna, yang lain abaan mansura, yang lain adalah sesuatu yang sia-sia, wal a'yazabillah. Ini terbimbang dah. Itu akan diuji, akan ditanya, akan dibuka, disingkap balik. Allahu Akbar. Betul, kita semayang ni banyak kekurangan. Nak tampung bila bulan puasa lah, no? Kita puasa. Kalau boleh tarawih tu kita tak tinggal. Sebab tarawih ni tiap-tiap malam, insya-Allah salah satu malam adalah Lailatul Qadar. Kalau dapat Lailatul Qadar, kita semayang seolah-olah 83 tahun. Tak pernah berhenti. Kita ibadat 83 tahun. Kalau 10 malam Lailatul Qadar tiap-tiap tahun kita dapat, masya-Allah 830 tahun kita beribadat. Maknanya Allah tampung kekurangan-kekurangan dalam solat kita yang telah kita tak puasan. Mungkin kita tak puasan solat kita itu benar diterima ataupun tidak. Jadi rahsia-rahsia itu, mana rahsia benda yang kita buat di hadapan Allah yang sebenarnya hati kita tak ikhlas, Tuhan tahu. Itu yang kita bimbang. Fama lahu, maka tidak ada. Fama, maka tidak. Mau atau tidak, lahu baginya, bagi orang tadi itu, dipanggil al-insan, manusia pada hari akhirat itu, min quwwatin. Min quwwatin ni daripada man yadfa'uhu, siapa yang boleh menolongnya, siapa yang boleh menguatkannya, yakni yang boleh menjadi penyelamatkannya, yang boleh menjadi penolong, penyelamat, wala nasir, dan juga penolong yang akan membantunya, minal aqarib. Kata ulama, min quwwatin daripada kumpulan, wala nasir daripada keluarga. Maksudnya min quwwatin ni, kalau dia tu di dunia lu dia hebat dalam kumpulan dia, ada kumpulan dia, akhirat esok kumpulan dia nak tolong dia, ada tak tolong dia. Kalau dia sebuah kerajaan, dia Perdana Menteri, dia pemimpin dan sebagainya, ada orang nak tolong, ada tak? Ada. Itu masing-masing. Wala nasir, tidak ada penolong yang hampir dengan dia, ada anak, ada isteri, ada suami dan sebagainya, tolong tak? Tak tolong. Ini semua adalah suatu gambaran manusia akhirat kelak masing-masing. Kecualilah beberapa orang yang disebut sebagai penyelamat, di antaranya anak yang saleh yang membantu ayahnya
yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan yang Nabi sebut celaka. Nabi sebut celaka dalam satu hadis yang saya baca tu, dia sebut, Nabi sebut daripada Ka'ab bin Ujrah, Nabi kata halak. Nabi sebut dalam bahasa Arabnya halaka makna celaka. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa mereka itu celaka ya Rasulullah? Yang pertama, celaka mereka itu adalah orang yang apabila habis puasa Allah tak ampunkan dosa mereka. Itu orang yang celaka. Yang kedua, celaka siapa? Orang yang disebut nama aku tak disebut selawat kepada aku. Selawat dan Nabi sengak ya, lena Allah tak tahu apa. Jadi masalah. Jadi kena sebut sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang yang menyebabkannya tak masuk syurga sebab kesilapannya dengan ibu bapanya. Mana dia silap dengan ibu bapa, itulah yang menyebabkan Allah tak masukkan dia dalam syurga. Maka anak itu anak yang celaka juga. Itu kita bimbang. Maknanya ayah mak kita ni menjadi penyebab kita tak masuk syurga. Sebab apa? Macam-macam sebab lah. Mak terasa dengan kita, ayah terasa dengan kita. Mak pak kita tersimpan banyak benda yang kita buat dek ya. So balik mesyuarat saja. Meeting sana, meeting sini. Overtime sana, overtime sini. Mak kita 3 bulan lah tak berziarah, dia terasa Allah ini benda yang besar. Jadi mak terasa, ayah terasa, dan menyebabkan berlakulah sebab dia panggil penghalang anak tadi tak masuk syurga disebabkan kesilapan si anak dengan sebab salahnya dengan ayah mak dia, maka orang itu celaka juga, wal-a'yazabillah. Jadi kita tak mau jadi lagu tu, kita nak jadi kitalah penyebab masuk syurga dan kitalah penyebab mak pak kita masuk syurga. Itu yang sepatutnya. Jadi perkara tadi nak jadi anak yang soleh supaya mak pak kita masuk syurga dengan sebab daripada kita juga. Okay, kita baca. Yakni sesungguhnya Allah yang dapat menciptakan manusia pada kali pertama tentulah berkuasa mengulang ciptaannya pada kali kedua atau selepas mati dihidupkannya semula. Ayat ini juga menunjukkan betapa lemahnya kejadian manusia itu. Maka ia digesa supaya mengakui adanya hari akhirat, iaitu hari-hari dinampakkan rahsia yang tersembunyi dalam hatinya dan akan dikesan adakah ia mempunyai akidah, kepercayaan dan niat yang baik, maupun sebaliknya mempunyai kepercayaan sesat dan niat yang busuk lagi jahat. Pada waktu itulah manusia sedar bahawa dia tidak ada punya kekuatan untuk menolak siksaan dan tidak akan dapat mempunyai pembantu yang akan menolong menebus dosanya atau melindunginya kecuali kekuatan dan penolongan itu datang daripada Allah. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut bagaimana manusia itu akan bangkit ala man ahbab. Manusia itu akan bangun bersama orang yang dia kasih. Ala man ahbab. Manusia yang dia kasih di dunia. Jadi konsep itu dihuraikan oleh para ulama. Di dunia tu kita kasih dengan siapa? Kalau di dunia kita kasih dengan orang yang alim, orang yang ikhlas, orang yang baik, orang yang soleh, maka kita bangkit bersama dengan mereka. Ala man ahbab, apa yang kamu kasih. Kalau kita kasih kepada apa dia? Lah ni kasih apa dah? Pemain bola, bangkit dengan lepa lah. Segala hafal habis, nama tak faham, hafal juga anak-anak kita ni hafal ni, masya-Allah. Tengok rambut pun passion tu juga. Ikut sunnah lepa juga. Allah. Kita apa pening ni. Tapi benar fenomena apa ni. Bulan puasa ni pun tak tahulah. Tapi tak apalah tengah malam kalau tarawih tu bolong pun. Di Mesir apa kata pukul 9 malam cerahlah. Kawan-kawan kita cerita tak tahu. Tapi maksudnya alaman ahbab. Jadi di dunia ni kita kasih kat siapa? Jadi Allah Ta'ala tahu dan akhir dibangkitkan bersama dengan mereka yang mereka kasih. Jadi insya-Allah kita harap kita itu tergolong dalam kelompok manusia yang kasih kepada as-salih, ulama dan orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala nasir ni adalah tidak ada pembantu malaikat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur. Yang pertama syafaat Nabi yang boleh menolong kita di akhirat adalah syafaat Nabi. Yang kedua ialah Al-Quran boleh menolong kita, itu syafaat Quran.
Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, Quran itu datang tolong kita di akhirat. Quran juga boleh menjadi penolong kepada kita. Jadi dua ini yang pastinya, yang mudah, yang pada dasarnya kita boleh buat amal. Yang Nabi tadi ikut sunnah Nabi. Yang Quran tadi baca Quran, amal dengan Quran, dan juga melazimi Al-Quranul Karim. Itu yang boleh kita buat. Quran inilah yang menyelamat kita di alam barzakh dan di alam kubur. Yang ketiga, anak yang soleh. Yang bagaimana anak yang soleh? Antaranya sebut anak yang menghafal Al-Quran. Hal hafal Al-Quran ini dengan maksud apa? Anak tadi dia menghafal dan beramal dengan Al-Quran. Itu Masya Allah hari ini ramai orang hantar ke tahfiz dan sebagainya. Cuma kadang-kadang kita bimbang penerusan kesinambungan anak-anak itu. Kadang-kadang bila dia hafal tak apalah, bila kalau tahfiz dia ingat, balik di rumah lupa. Jadi lupa tu lah, fitnah balik. Tak ada nak mengulang, akhirnya dia lupa. Bila lupa dia lupa terus kan. Dia tak ada penerusan. Habis mengaji tahfiz 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kadang-kadang penerusan tu pun satu hal. Dan yang penting bagaimana kita nak disiplinkan anak yang kita hantar untuk tahfiz itu, dia kekal hafazan. Kerana segi adabnya, kalau lupa suatu yang kalau segi ulamanya dia berdosa juga, sebab dia panggil dia menghafal Al-Quran dan dia lupa tanpa dia berusaha untuk mengulang. Itu bimbang. Dia hafal tapi dia tak mengulang. Bimbang disebut dalam tala'ub, mempermain-main Al-Quran. Sebab itu bila hafal, dia kena maintain, kena jaga, kena pastikan hafazan itu berterusan. Dengan maksud dia sendiri ada kesanggupan dan keupayaan. Mana dia sendiri bersungguh, lepas dia hafal itu dia kena maintain lah. Dia bimbang lepas dia ngaji 6 tahun tu balik rumah dia tengok TV. Bukan dia lah ni. Kita kena proses lagi, kena hantar lagi. Sebab bimbang Quran tu jadi hujjah, menjadi hujjah atas dia. Quran itu dia panggil hujjah wala alaina, lana wala alaina. Hujjah yang bersifat Quran itu laknat kita sebab apa? Dia termasuk dalam kategori orang yang mempermainkan Al-Quran. Wal a'yazabillah. Bimbang juga. Sebab itu kita kena pastikan. Lepas tu jangan dukung kita paksa anak tak mau tahu mana. Pak nak ngaji sungguh pun, dia pak tak boleh ngaji dah. So anak tu malas juga. Lalah gagah dia pun. Jadi akhirnya masalah. Itu pun satu hal. Kadang-kadang kita kena tengok juga ayat cara anak tu, dia nak kata tak, kalau tak nak pun kena buat cara yang sesuai lah. Jadi ini perkara-perkara yang penting untuk kita ambil perhatian. Dibimbangilah Quran tadi menjadi hujjah yang melaknat kita disebabkan apa? Termasuk dalam kalimah mempermainkan Quran, yang mana ayat Allah sebut dalam ayat yang ke-14 tu. Was-sama'i dzatir raj'i, secara ringkas, demi langit yang mengandungi as-sama' dzati, yang memiliki, yang mempunyai dzatir raj'i. Raja'a mana pulang. Apa mana kembali? Pulang ni ada ulama tafsirkan maksud dia hujan. Maksud hujan ni apa? Asalnya air daripada bumi naik ke langit, patah balik, kembali ia hujan tadi kepada bumi. Itu makna raj'i. Allah guna kalimah itu nak menggambarkan sifat ayat tu. Dia berputar, asal daripada bumi, dia kembali semula ke bumi. Ataupun dalam bahasa ini dipanggil al-matarun, ataupun matar. Matar ni hujan lah. Was-sama', bumi yang memiliki akan hujan. Wal ardi dzatis sad'i, hasil daripada hujan tadi, maka bumi mempunyai tumbuh-tumbuhan. Sad'i, menumbuh padanya an-nabat. Sad'i juga dinamakan an-nabat, iaitulah tumbuh-tumbuhan hasil daripada bumi. Okey. Apa kaitannya dengan ayat yang ketiga? Innahu, sesungguhnya Quran itu, hu tu Quran, la qaulan, pasti ia satu qaul. Satu qaul ini satu kenyataan, satu perkara yang bersifat faslun. Faslun itu pemisah antara hak dan batil. Yufassilu bainal haqqi wal batil. Itu sifat Al-Quran. Sifat Al-Quran itu bersifat atau faslun itu ialah bersifat memisahkan antara yang hak dan yang salah. Okey. Apa kaitan tiga ayat ni? Was-sama'i dzatir raj'i. Pertama, manusia mendapat nikmat daripada sumber Allah Ta'ala bagi hujan. Maka hujan itu dinikmati oleh semua manusia. Maksudnya hujan tadi dinikmati oleh semua manusia
dan juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Begitu juga as-sad'i, akan nabatat ini, tumbuh-tumbuhan ini, Allah Ta'ala berikan manfaat ia kepada seluruh manusia, haiwan, binatang dan sebagainya. Tetapi al-qaulul fasl ini Allah khususkan Quran itu untuk siapa? Untuk manusia. Jadi manusia ada 3 benda. Hujan mereka dapat, tumbuh-tumbuhan mereka dapat. Yang ketiga, Tuhan sayang kepada manusia, Tuhan tambah satu lagi, mereka dapat qaulul fasl, iaitulah Al-Quran yang memberikan kenyataan, menjadi panduan, menjadi pedoman kepada mereka. Lebihnya manusia daripada tumbuhan, lebihnya manusia daripada haiwan, daripada makhluk yang lain. Sebab apa? Allah berikan perkara yang ketiga, qaulun fasl, iaitulah Al-Quran. Maksudnya kalau manusia tak guna Quran, manusia samalah macam binatang, samalah macam tumbuhan yang tidak ada nilai dalam bentuk apa dia? Khalifatun fil ardi. Tapi sebabkan manusia itu khalifatun fil ardi, maka Tuhan turunkan qaulun fasl. Qaulun fasl ni ialah Al-Quran yang menerangkan titik perpisahan antara yang mana salah dan yang mana betul. Wama huwa bizhazli, dan Quran itu wama, tidak bersifat senda gurau. Lawan dia ialah ataupun hazli, itu juga disebut al-la'bu wal batil. Quran itu bukan benda main, benda yang bersifat serius. Seriusnya apa? Menerangkan semua perkara yang membabitkan dunia dan kehidupan akhirat. Serius ni maksudnya bahannya berat Quran ni. Bila berat, kamu kena pegang secara serius. Sebab itu Tuhan kata, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha. Turun kepada bumi, langit dan sebagainya, fa abai, mereka enggan, tapi manusia menerima Al-Quran ini. Tetapi manusia ada 2 sifat. Sifat yang ada pada manusia, zaluman jahula, zalim dan jahil. Maka akhirnya manusia itu terbelah 2, ada yang menerima Quran, ada yang tolak Quran. Jadi sebab Quran ni kalimah yang berat, qaulun saqil, kalimah yang berat. Bila kata kalimah yang berat, makna tak ramai yang sanggup menerimanya. Ada yang baca saja tapi tak ramai. Ada yang tak baca langsung, ramai pun dah. Ni lagi teruklah. Kita paling kurang jadi orang yang membaca dan beramal. Usahanya kalau boleh orang yang membaca dan beramal. Bil hazli maknanya gurauan. Terjemahan kepada gurauan dia panggil lawan kepada al-jiddu. Jiddu bersungguh. Bersungguh. Sungguh ni dalam semua aspek. Membacanya bersungguh, beramalnya bersungguh. Bukan baca sambil-sambil gelak, tak boleh. Al-Quran ni kena baca dengan penuh. Disebut sebagai satu pembacaan yang bersungguh, sepenuh hati. Itu makruh kalau baca sambil nak ngantuk, baca tak boleh. Ni sampai lali, gagah juga ni. Dan maki malu kat kawan ni dah. Gagah api tak ada tak larat buat je dah. Tak boleh, kena maki minyak semayang lain. Tak boleh, sebab Quran kalau baca sambil lali tak tahu mana-mana tak boleh. Dia kena baca bil jid, dengan satu kesungguhan, dengan perasaan, dengan kesedaran, dengan keinsafan. Itu maksud kita baca Quran. Lebih-lebih lagi bertadarus. Tadarasa ya tadarusu, makna kawan kita baca kita tengok. Tadarus tu kita baca, kita kawan kita baca kita tengok dengan penuh penghayatan. Itu kalau boleh tadarus kita baca tafsir, mana kita baca terjemahan dia supaya ada rasa. Dia kena ada rasa izzatul Quran kata tu. Secara ringkas, panjang. Setelah menyebut permulaan terciptanya manusia dan pada hari kiamat ia dikembalikan hidup sesudah matinya, maka diulang pula di sini bersumpah dengan menggunakan nama langit sekali lagi untuk menguatkan kebenaran kitab suci Al-Quran yang bermukjizat, bahawa langit tersebut memiliki kuasa putaran pergi dan kembali. Khalifah raj'i disifati kembali mengandungi beberapa makna. Antaranya ialah turunnya hujan dari langit ke atas bumi yang pada asalnya awan, kemudian air hujan yang di bumi pula menguap naik ke atas menjadi awan dan kembali menurunkan hujan. Begitulah ia berputar kembali terus menerus. Itu makna ar-raj'i.
Termasuklah ia kembali dan berputar itu suasana malam, suasana siang, terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang, bermula dan berakhirnya musim-musim yang 4, mengandungi suasana panas dan sejuk, mendung dan cerah dan lainnya. Semuanya datang berputar dan kembali lagi datang dan pergi. Proses harian yang berlaku dalam kejadian alam ini. Allah juga bersumpah dengan nama bumi yang tanahnya merkah dan pecah kerana mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan pohon, sehingga menghasilkan makanan dari jenis biji-bijian dan buah-buahan. Ini melambangkan bahawa langit seperti bapa dan bumi seperti ibu. Dari percantuman keduanya dapat dilahirkan bagi nikmat yang besar dan kebaikan yang melata yang menjadikan manusia dapat hidup di muka bumi dengan bekal tafsir mengikut pendapat pengarang ini. Demi langit dan bumi, sesungguhnya Quran itu sememangnya merupakan titah dan firman Allah yang dapat memisahkan yang benar dari yang salah, mengandungi syariat dan bermujizat, kerana dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bukanlah Quran itu diciptakan secara memain atau sendagura lagi sia-sia. Sebaliknya, semuanya merupakan kesungguhan. Patut dibaca ayat-ayatnya untuk dijadikan pengajaran dan menjadi suluh hidup kepada orang yang mencari kebenaran dan pimpinan. Itu harapan. Innahum yakiduna kaida. Innahum, mereka itu orang kufar, yakiduna, mereka itu merancang, kaidan secara nakirah. Tadwin itu mana nakirah, tufidul umum. Kaidan ni banyak sangat perancangan mereka ni. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtulu dan sebagainya. Kaedah ni tipu daya, perancangan musuh kepada Nabi. Antaranya apa? Mereka nak penjarakan Nabi, mereka nak bunuh Nabi, nak cederakan Nabi dan sebagainya. Mereka nak buat macam-macam kepada Nabi dan para sahabat ni. Wa akidu kaida. Dan Allah kata, aku merancang tipu daya pula dengan sebenar-benarnya. Mereka merancang, Allah juga merancang, dan perancangan Allah yang terbaik. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Oleh sebab itu, berilah tangguh kepada orang-orang kafir itu, iaitu berilah mereka tangguh barang seketika. Apa maksud tangguh di sini? Allah menangguhkan azab kepada mereka. Maknanya jangan kamu gopoh ya Muhammad, akan diberikan azab kepada mereka di Makkah, tak apalah, sabar saja. Akhirat di Madinah esok akan diberikan kemenangan. Kata ulama tafsir, kemenangan itu apabila Allah mensiksakan mereka dan mengalahkan mereka dalam perang Badar. Dalam perang Badar, Allah Ta'ala telah menyebabkan kematian yang banyak dan kemenangan kepada orang Islam, seolah-olah janji Allah kepada orang Islam yang disiksa di Mekah. Allah balas orang kafir dengan mereka dikalahkan dalam perang Badar itu. Yakni di sini Allah menerangkan perkataan jahat yang diatur oleh orang kafir untuk membuat tipu daya kepada orang yang beriman, bahwasanya orang kafir Mekah membuat bermacam tipu daya untuk memadam cahaya Allah dan menghapuskan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawanya. Tentu sahaja Allah akan memberi pembalasan yang setimpal dengan tipu daya yang mereka lakukan, yaitu dengan memberikan kemenangan kepada Rasulnya dan ketinggian kepada agamanya, serta dengan menjadikan kalimat tauhid itu di atas dan kalimat kufur yang dipegangan orang-orang kafir pula di bawah. Inilah tipu daya mereka kepada Allah. Sedang tipu daya Allah pula ialah menangguhkan siksanya ke tempoh yang sesuai semasa orang kafir itu tidak menyedarnya. Mereka duk sangka mereka buat orang Islam Allah tak balas, mereka bunuh orang ni Allah tak balas, seolah Allah lupa. Dah, Allah tak lupa. Pada waktu itulah mereka ditimpa siksa. Bahkan Allah mengarahkan Rasulnya jangan terburu-buru bertindak bagi mereka, beri tangguhlah barang sebentar. Akan tiba masanya engkau dapat melihat orang-orang kafir itu ditewaskan oleh Allah dalam perang Badar. Inilah seburuk-buruk janji Allah untuk menjadi ancaman kepada orang-orang kafir. Dalam hal ini kita belajar dalam kaedah fiqh dakwah. Dalam konteks dakwah itu maknanya kita menyampaikan Islam kepada orang-orang yang kita nak sampaikan, walaupun dia memberikan ancaman yang pelbagai dengan berbagai-bagai ujian dan cabaran. Mana kita sabar, kita sabar dengan kita yakin apa yang dia nak buat kat kita tu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Maka orang yang berjihad ini, orang yang berdakwah ini, kita kena sabar, kena sabar walau apa keadaan sekalipun. Dan kita ingat, wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin.
sesungguhnya Allah itu maha penjaga. Dan sebaik-baik penjaga adalah Allah. Yakin, insya-Allah bila berada di atas jalan yang benar, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan kepada kita dengan syarat kita sabar berhadapan dengan ujian-ujian itu. Yakin, wa man nasru illa min indillah, dan tidak ada kemenangan malaikat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit sebanyak secara ringkas kita baca, walaupun banyak lagi lah penghuraiannya yang boleh kita dapatkan secara mukaddimahnya, untuk sama-sama kita meneraka lagi, untuk kita membaca lebih banyak lagi tafsir-tafsir yang lain, apa yang baik daripada Allah, yang lemah saya sendiri, dan insya-Allah kita akan sama-sama berazam untuk menjadikan Ramadan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita dengan kita memperbanyakkan istighfar, bersembahyang sunat dan membaca Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan kita. Aqul qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an likulli da'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim ya rabbal alamin.